Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita akan mulakan pembacaan kitab kita, kitab Aqidah At-Tahawiyah ini oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada muka surat 32, iaitu fasal berkait dengan ilmu dan kewalian. Bagi mereka yang belum lagi mendapatkan kitab, bacaan kitab kita ini masih lagi belum sampai separuh rasanya. Dah hampir separuh kitab dan masih lagi boleh untuk mereka yang belum ada kitab untuk pesan kitab melalui nombor telefon yang tertera pada skrin ARG ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidana ya Muhammad inni atawajjahu bika ila Rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashafi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita pada muka surat 32 itu, fasal pada ilmu dan kewalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata musannif, fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Maksudnya, sebagaimana yang diterjemahkan di sini, inilah kesimpulan daripada apa yang diperlukan oleh seorang yang hatinya bercahaya dalam kalangan para wali Allah. Dan inilah darajah orang-orang yang mendalami ilmu mereka itu. Jadi apa yang ingin dibincangkan di sini ialah berkait dengan fasal keilmuan ilmu dan juga keilmuan mereka yang ahli ilmi. Fahadha jumlatu ma yahtaju ilaih. Maka ini dia, kata musannif, maka ini bermula dengan apa yang dia ingin cakapkan ni, jumlatun, iaitu satu jumlah, satu kesimpulan ataupun satu rumusan. Ma yahtaju ilaihi, iaitu apa yang diperlukan kepadanya, man huwa munawwarun qalbuhu,
oleh orang yang telah diterangkan hati, telah disinarkan hatinya, min awliya illahi ta'ala, daripada kalangan awliya Allah Ta'ala. Awliya di sini bukan dengan makna wali yang kita sebut tentang taraf satu darajah ataupun satu ketinggian maqam. Awliya di sini bukan makna begitu, walaupun awliya, para wali Allah Ta'ala yang mana yang Allah Ta'ala sebut, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu itu pengganti bagi Nabi dan juga Rasul. La khawfun alaihim, tak ada bagi mereka itu perasaan takut, walahum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka itu rasa duka cita atas bala yang terkena bagi mereka. Di sini bukan makna aulia yang macam tu. Di sini makna dianya ialah mereka yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu yang terdapat sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini lebih terang makna bagi awliya Allah, yakni orang yang Allah Ta'ala berikan bagi mereka itu ilmu, dan Allah Ta'ala angkatkan bagi mereka itu beberapa darajah di sisinya. Awliya di sini dengan makna orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu kepadanya, dan juga orang yang mengamalkan ilmu. Ini ilmu yang muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ini kitab akidah, bukannya kitab tasawuf. Sebab tu tidak dimasukkan perkataan apa yang dimaksudkan sini. Saya tak maksudkan di sini dalam syarah yang saya syarah ini mengenai awliya dengan makna yang terdapat di dalam ilmu tasawuf, tidak. Di sini dengan makna bagi usuluddin, iaitu awliya dengan makna orang yang ahli ilmi. Daripada awliya Allah Ta'ala, wahwa darajatur rasikhin. Ini diterangkan lagi siapa awliya tu, wahya darajatur rasikhin, iaitu awliya itu iaitu orang yang duduk pada darajah rasikhin, orang yang teguh fil ilmi, di dalam ilmunya. Betul lah kalau wali Allah Ta'ala mengikut bagi tasawuf pun, mereka ini orang yang rasikh juga dalam ilmu, tapi ada karakter dia yang lain lagi. Tapi apabila kita sebut di sini berkait dengan pembacaan usuluddin, rasikhina fil ilmi dengan awliya ini ialah maksudnya ialah orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu ilmu, dan mereka menjaga amanah ilmu mereka. Itu maksud dia. Jadi apa yang ingin diterangkan berkait dengan kesimpulan mereka yang Allah Ta'ala terangkan hati mereka itu daripada awliya Allah dan orang yang rasikhuna fil ilmi tadi, macam mana keilmuan mereka? Li'anna al-ilma ilmani, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Maksudnya hal ini kerana hal ini yang kembali kepada matan yang sebelum tadi. Dia kata ini jumlah yang berkait dengan mereka yang Allah Ta'ala terangkan hati mereka itu dengan ilmu, daripada awliya Allah dan rasikh, orang yang kukuh di dalam ilmu. Maknanya ada bagi mereka itu hal ini kerana ilmu itu ada dua jenis. Rasikhuna fil ilmi, orang yang mempunyai ilmu yang kukuh tadi, ada bagi mereka itu dua jenis ilmu. Ilmu yang ada pada makhluk, dan satu ilmu yang ada pada makhluk, dan yang kedua ilmu yang tiada pada makhluk. Macam mana boleh ada dua ilmu pada apa? Pada hati orang-orang yang awliya tadi. Satu benda yang
Allah Ta'ala berikan pada mereka ilmu. Satu lagi, mereka tahu benda ini tak ada pada mereka ilmu. Begitu. Li'anna al-ilma ilmani, kerana ilmu yang ada, yang Allah Ta'ala berikan bagi ahli awliya tadi, ilmani, ada dua jenis ilmu. Ilmun fil khalqi, satu ilmu fil khalqi mawjudun, terdapat pada makhluk itu ada ilmu tadi. Apabila Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang dia kehendaki pada awliya dia, maka adalah ilmu bagi awliya dia tadi. Tak kira lah sama ada ilmu tadi ilmu yang berbentuk kasbi atau usaha, kena cari ilmu, pergi belajar, ataupun ilmu yang berkait dengan wahbi, ilmu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu dia termasuk dalam maujud, dia panggil. Bagi kita ahli biasa saja, bukan daripada orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kena cari. Yang ni ilmu fil khalqi mawjud, ilmu pada makhluk itu, yang ada pada makhluk itu. Yang saya katakan tadi, ilmu yang muktasab, yang ni ilmu yang kena cari. Satu lagi ilmu dia panggil wahbiyah, yang diberi langsung direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut sebagai ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang berlaku pada Nabi Khidir tu. Wa ilmun fil khalqi mafqudun, satu lagi ilmu yang terdapat pada makhluk itu yang mafqud, maknanya yang tiada. Aulia ini wa yang rasikhuna fil ilmi, dia tahu begini, bagian ini ilmu yang ada pada dia. Bagian ini tak ada padanya, pada mereka ini ilmu. Ada setengah daripada ilmu yang mana itu hanya hak bagi Allah Ta'ala. Ada setengah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu ilmu yang mana boleh diusaha cari. Dan ada yang setengah daripada mereka itu dapat langsung ilmu daripada Allah Ta'ala tanpa belajar. Dan ini ilmu bagi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi dengan tanpa belajar. Tapi mesti kena ada usaha juga, jalan untuk dapat ilmu tadi. Lorongan untuk dapat ilmu tu dah mesti ada juga. Misalnya orang yang ahli soleh, orang yang banyak takwa, orang yang banyak beramal, itu jadi sebab mereka itu diberi ilmu. Bagi kita orang biasa, diberi ilmu kita dengan sebab kita ini usaha cari jalan untuk belajar ilmu dengan guru-guru. Itu usaha. Tapi bagi orang yang tinggi, istimewa di sisi Allah Ta'ala, usaha mereka ialah dengan amal soleh mereka itu Allah Ta'ala beri. Jadi satu ilmu yang ada pada makhluk, satu ilmu yang memang tak ada pada makhluk. Aulia dia tahu benda ilmu ini bukan di kalangan ilmu dia. Jadi dia tahu tak ada bagi dia. Ini adalah keadaan makhluk. Satu tahu berkait dengan ilmu yang Tuhan beri, satu lagi dia tahu tak ada baginya ilmu yang demikian. Sebab itu mereka tidak bercakap perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Rahsia-rahsia Allah Ta'ala mereka tak bercakap. Fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun wa iddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufrun wa la yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjud wa tarki talabil ilmi al-mafqud. Maksudnya, ada pun mengingkari ilmu pengetahuan yang boleh dicapai adalah suatu kekufuran. Sebagaimana mendakwa memiliki ilmu yang tidak dapat dicapai oleh sebarang makhluk juga membawa kepada kekufuran. Tidak kukuh iman melainkan dengan menerima dan mengakui ilmu pengetahuan yang dapat dimiliki oleh makhluk, dan tidak mencari ilmu yang tidak boleh
dicapai oleh sebarang makhluk. Bagaimana yang diterangkan tadi juga, fa inkarul ilmil mawjud kufrun, maka mengingkari ilmu yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk. Dia kata selagi ilmu itu boleh dicapai, jadi kalau ingkar perkara ilmu yang boleh dicapai ini, kufrun, boleh bawa kepada kufur. Ini setengah daripada akidah yang mana misalnya berkait dengan ilmu mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatuhliku. Hendaklah kamu berfikir tentang khalqillah, tentang makhluk Allah Ta'ala, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali kamu fikir pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuhliku, maka kamu akan binasa kalau kamu fikir berkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu boleh kita fikir, sebab ada padanya ilmu. Pada sifat Allah Ta'ala sendiri pun, zat Allah Ta'ala tidak benarkan, tapi pada sifat Allah Ta'ala masih lagi dibenarkan. Jadi ada setengah manusia yang memang mereka ini langsung tidak membenarkan fikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata kita tidak akan capai apa yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Setengah daripada perkataan dia itu, kita tak akan dapat fikir tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan makna kita tidak akan dapat fikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan semata-mata tidak boleh langsung, sebab Allah Taala berikan pada kita dalil, iaitu makhluk ini. Dengan dalil ini dapat kita kenal Tuhan kita. Ini dapat kita kenal sifat bagi Tuhan kita tu. Jadi tidaklah langsung tak boleh fikir pasal Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikir pasal zat memang tidak dapatlah. Sebagaimana berlaku pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Quraisy dia tanya pada Rasulullah, ya Muhammad, Tuhan kamu itu macam mana? Adakah dia daripada emas ke, ataupun daripada permata ke, ada batu ke, macam mana Tuhan? Jadi orang bertanya kepada Nabi Muhammad kait dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suratul Ikhlas. Jadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, pada nak menyifatkan Tuhan Allahu ahad, Allah itu satu. Dia tidak, Nabi kita tidak bawa datang berkait dengan bercakap tentang zat Tuhan, tidak. Allah Ta'ala bawa datang tentang sifat Tuhan tu, macam mana sifat dia, macam mana. Suruh supaya Nabi kita terangkan tentang sifat Tuhan kita itu kepada kafir Quraisy yang bertanya tentang keadaan Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kamu? Ditanya kepada Nabi. Jadi Tuhan suruh Nabi kita jawab, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Katakan kepada mereka yang bertanya tentang Tuhan tu, iaitu Allah Ta'ala itu esa, satu. Allahus samad. Allah lah tempat tumpuan segala-galanya. Segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ke buruk ke, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat tumpuan Tuhan ini. Lam yalid, tidak dia beranak. Walam yulad, tidak dia diperanakkan. Bukan dia anak orang, dan bukan dia melahirkan orang, buat orang ataupun buat Tuhan lain, tak. Dia tidak beranak macam sifat bagi manusia, sifat bagi
benda yang hidup. Walam yulad, dan juga tidak dia diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sekali-kali Tuhan kita itu ada baginya kufu. Kufu ni makna persamaan. Ahad, sekali-kali. Seorang, tak ada. Sama dengan Allah Ta'ala, sama ada dari segi zat dia, ataupun dari segi sifat dia, ataupun dari segi af'al dia. Sebab itu kalau kita bicara berkait dengan wahdaniyah, esa Tuhan itu esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Itu yang ada diterangkan di dalam Al-Quran berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semata-mata tidak dibenarkan untuk fikir pasal Tuhan, tak. Dibenarkan untuk fikir pasal Tuhan, untuk nak dapat Tuhan, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Sekali-kali tidak dibenarkan untuk fikir berkait dengan zat Tuhan, tak boleh. Tapi kalau fikir berkait dengan sifat Tuhan, berkait dengan af'al Allah Ta'ala, itu masih boleh lagi. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, fa inkarul ilmil mawjud kufrun, maka ingkar bagi ilmu yang ada, yang Tuhan berikan benarkan untuk fikir. Kata ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh, kufrun, dia akan jadi sebab dia itu jadi kufur. Kalau ini tak boleh, ni jadi tak kenal Tuhan siapa. Jadi kufur dia. Dah tak kenal Tuhan, nak jadi mukmin macam mana? Begitu juga waddi'aul ilmil mafqud kufrun, mendakwa ada baginya ilmu yang Tuhan tak berikan kepada seseorang, itu kufur juga. Dia mendakwa ada baginya ilmu tentang yang Tuhan tak berikan. Tak berikan setengah daripada ilmu Tuhan berkait dengan zat dia ke. Dia dakwa ada baginya tahu tentang keadaan zat Tuhan macam mana, kufrun, jadi kufur juga. Kalau dia dakwa tentang ilmu yang selagi boleh difikir tu, dia dakwa ada baginya ilmu tersebut, tak apa. Tetapi ada batasan dalam memikirkan berkait dengan ketuhanan ini, yang mana batas yang tak boleh dicapai oleh akal, jadi tak dibenarkan syarak untuk fikir. Siapa yang dakwa bahawa ada baginya ilmu, sama ada Tuhan beri kepada dia ke, kait dengan yang dilarang oleh syarak, itu akan jadi bawa dia kepada kufur. Macam setengah daripada ajaran sesat. Jadi dia kata ilmu dia ni ilmu isi. Ilmu isi ni dia hanya orang yang terpilih saja untuk nak belajar. Bukan semua. Jadi kalau nak belajar, kena mari pukul 12 malam ke, begitu. Disembunyi-sembunyikan ilmu ni. Sebab ini ilmu yang mahal, dia kata. Hanya orang yang tertentu saja yang dapat. Jadi kalau ada dakwaan begini, tak payah pergi belajarlah. Sebab ilmu Tuhan itu, Tuhan bukakan kepada mereka yang ingin belajar. Selagi ilmu itu boleh dicapai, Tuhan buka semua. Tak ada ilmu ini yang hanya tertentu bagi orang ni sahaja. Hanya kita saja, himmah kita, kemahuan kita pada menuntut ilmu tu, ada yang kuat, ada yang kurang. Jadi yang kuat itu dapatlah ilmu bagi dia apa yang tak dapat pada orang lain. Tapi orang yang lemah, yang tak kuat himmah, tak dapatlah baginya ilmu sebagaimana dapat oleh orang yang usaha kuat tadi. Itu sahaja beza dia dari segi ilmu. Orang yang lemah tadi, sekiranya dia bertukar himmah dia yang lemah tadi kepada kuat, dia akan dapat apa yang dapat juga oleh orang yang didapati oleh orang yang kuat himmah tadi. Itu beza dia. Cuma berkait dengan ilmu yang laduni itu yang Allah Ta'ala kurniakan bagi ahli yang tertentu, yang khusus, yang dia sayang, ataupun yang kita panggil sebagai khawas, ahli khawas bagi ilmu itu. Itu adalah nasib dia lah.
yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tu kelebihan. Begitu saja. Benda yang berkait ilmu laduni tu tak dapat bagi kita, walaupun kita bersungguh-sungguh sekalipun tak akan dapat. Melainkan Allah Ta'ala nak beri kepada kita ilmu tersebut, dapatlah. Tapi bukannya mudah nak kepada syarat-syarat dia. Jadi siapa yang dakwa bagi ada baginya ilmu, yang mana ilmu ini tidak Allah Ta'ala berikan, maknanya dari segi syarak, benda ini hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, tapi dia dakwa ada baginya ilmu tersebut, kufrun, dia akan kufur. Sebagaimana setengah daripada ilmu berkait dengan apa yang akan berlaku. Wala la ta'lam, apa yang Tuhan sebut tentang wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Itu setengah daripada ilmu juga. La tadri nafsun, tidak seorang pun tahu madza taksibu ghadan, apakah yang dia akan buat esok hari. Itu sebab ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, seorang tidak tahu apa yang kat bumi mana dia akan mati. Kalau ada orang tahu tentang apa yang akan berlaku esok hari lagi akan datang, itu tipu. Itu tipu. Sebab itu hanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Berkait dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang wali-wali yang tahu apa yang akan datang, yang akan Tuhan buat, itu setengah daripada ilmu yang Tuhan beri. Tuhan beri, wa'allamnahu min ladunna ilma. Itu yang Allah Ta'ala berikan, itu khusus bagi dia. Tapi kalau dakwa semua dia tahu benda yang akan berlaku, itu maknanya orang tu orang yang pembohong. Orang wali sekalipun, apa yang mereka tahu pada apa yang akan berlaku pada hadapan mereka, itu khusus bagi dia. Dan tidak semua benda yang tersebut diberi oleh Allah Ta'ala. Hanya Tuhan nak beritahu sedikit daripada apa yang akan berlaku, dia bagi tahu pada wali-wali dia. Tidak semua tahu, tidak. Apa yang Tuhan bagi, dapatlah. Tapi kalau kita pergi jumpa dengan ahli nujum ke apa yang berlaku, itu tidak boleh. Sebab Nabi kata siapa yang pergi, yang percaya kepada nujum dan juga kahin, orang yang ahli tilik ni, jadi dia sebenarnya sudah kufur dengan syariat Nabi SAW. Ini besar perkara tersebut. Tidak payahlah kita nak susah payah nak tahu tentang perkara pelik-pelik, tak payah. Jadi cukup kita tahu tentang perkara-perkara yang apa yang patut kita buat amal saja, itu dah cukup dah. Usaha atau apa yang benda yang patut kita tahu saja. Tak payah usaha benda yang pelik-pelik. Bagi orang muda-muda biasanya, dia excited sangat kalau perkara-perkara pelik-pelik ni dia nak tahu. Bagi orang yang dah tua-tua ni, cukup dah. Dia rasa apa yang dia usahakan untuk nak buat amal tu cukup dah. Itu biasanya fitnah tu berlaku pada orang yang tidak cukup ilmu tu. Orang yang dah cukup ilmu dia, tidak susah payah dengan benda-benda yang pelik-pelik ni. Wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjud, dan tidak sabit iman, tidak kira seorang itu beriman illa kecuali biqabulil ilmi al-mafqud, biqabulil ilmi al-mawjud, iaitu dengan menerima adanya ilmu yang Tuhan berikan kepada seseorang hamba dia.
wa tarki talabil ilmil mafqud, dan tidak sabit juga iman itu, melainkan dia kena tinggal daripada mencari ilmu-ilmu yang Tuhan tak berikan kepada mereka. Perkara ilmu yang pelik-pelik tak payah carilah. Itu mudah. Cari ilmu yang manfaat bagi kita, yang kita boleh buat amal, itu cukup dah. Dari segi akidah ke, dari segi fiqh ke, ataupun dari segi tasawuf ke. Cuma cukup dengan buat amal saja sebenarnya. Allah Ta'ala akan berikan ilmu tu bagi ahli amal. Fasal seterusnya, beriman kepada Lauh Mahfuz dan juga Qalam. Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa nu'minu bil-lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Wa nu'minu bil-lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Maksudnya kami beriman, kami wajib beriman dengan al-lawh, yakni Lauh Mahfuz, wal qalam, dan juga al-qalam, dan pada segala sesuatu yang telah tertulis di atasnya. Ini berkait dengan masih lagi berkait dengan ilmu. Setengah daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dicatatkan oleh Lauh Mahfuz. Dicatatkan oleh Lauh Mahfuz. Setengah daripadanya apa yang ada pada Allah Ta'ala sendiri, tidak tercatat pada Lauh Mahfuz. Kata wa nu'minu bil lawhi wal qalami. Ini masih lagi dia berkait dengan ilmu ini. Kaitkan dengan Lauh Mahfuz dan juga Qalam. Wa nu'minu bil lawhi, dan kami beriman juga di dalam hati, percaya di dalam hati kami bil lawh, dengan ada pada Allah Ta'ala itu lauh, satu papan tempat tulis. Wal qalami, dan juga qalam, yang pencatat bagi apa yang terdapat bagi firman Allah Ta'ala tu. Wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan semua apa yang terdapat padanya pada lauh tadi, qad ruqim, yang telah ditulis, yang telah dicatatkan di dalam lauh tadi oleh qalam. Yang ini kita ada bincang sedikit dahulu berkait dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Al-Quran dahulu pada siri-siri kita yang lepas, berkait dengan i'tiqad kita tentang Quran. Saya sebut berkait dengan lauh dan juga qalam. Lauh dan juga qalam. Jadi qalam ini dia mencatat pada lauh apa-apa yang dia dapat pada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia catat daripada apa yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat pada lauh tadi. Jadi terdapat pada lauh itu perkara-perkara yang akan lagi berlaku, perkara yang sedang berlaku. Jadi sinilah terdapatnya rahsia-rahsia yang mana yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada yang mana Allah Ta'ala beritahu kepada setengah daripada makhluk dia. Jadi mengikut setengah ulama, dia kata sebelum daripada lahirnya Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan ini bebas untuk dia daripada turun naik bumi ke langit, untuk nak baca apa yang terdapat pada loh, bebas dia. Jadi apabila syaitan ni dia curi apa yang terdapat, curi dengar ke ataupun baca pada apa yang terdapat pada loh tadi, jadi dia turun ke bumi dan dia bagi tahu pada para kahin dan munajim, orang yang ahli nujum ini, benda yang akan berlaku. Dan benda ini adalah setengah daripada ilmu yang Allah Ta'ala catatkan pada loh tadi, benda yang akan berlaku. Jadi apabila syaitan ataupun iblis ataupun syaitan tadi dia curi, dia bagi tahu kepada kahin, ahli nujum semua. Jadi ahli nujum dia pun bernujum lah. Menujum itu sebenarnya benda yang telah diberitahu oleh syaitan tu. Jadi betul lah benda tu akan berlaku bagian mengikut bagi apa yang didapat oleh syaitan tadi pada Lauh Mahfuz. Jadi dengan sebab itu kufur banyak setengah orang pada zaman dahulu, pada zaman awal-awal dahulu sebelum daripada kebangkitan Rasul kita, dan mereka ini jadikan sebagai ahli nujum itu sebagai tempat rujukan mereka. Sebab apa yang diberitahu oleh ahli nujum ini berlaku betul. Dengan sebab apa yang dibawa oleh syaitan kepada ahli nujum itu, dia dapat daripada rahsia Allah Ta'ala pada Lauh Mahfuz. Tapi selepas daripada lahirnya Nabi kita SAW, lahir saja Nabi kita SAW, pintu langit ditutup. Ini mengikut ulama lah. Jadi Allah Ta'ala letakkan penjaga-penjaga bagi setiap pintu langit. Apabila syaitan dia datang untuk nak dengar perkataan ataupun nak curi-curi dengar, lalu Allah Ta'ala panahkan dengan panah tu, dengan halilintar ataupun dengan kilat, itu supaya tak boleh lagi dicuri ilmu tadi. Jadi lepas daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam lahir, jadi semua yang didapati, yang diberitahu oleh ahli nujum itu semuanya bohong-bohong belaka. Sebab apa yang dibawa oleh syaitan itu sebenarnya dia semata-mata bohong. Sebab dia tidak dapat apa yang sebenar, dan apa yang diberitahu kepada ahli nujum itu semata-mata bohong. Sebab itu tak dibenarkan untuk kita percaya apa yang diberitahu tentang perkara yang lagi akan datang. Tak boleh. Sehingga Nabi kita kata, siapa yang membenarkan ahli nujum, dia telah kufur bagi syariat Nabi SAW. Jadi apa-apa yang ada terdapat pada loh, catatan yang terdapat pada loh, itu semuanya kita beriman belaka. Dan bukannya semua yang ada pada loh itu mencatatkan semua ilmu Allah Ta'ala, tidak. Apa yang qalam faham saja daripada firman Allah Ta'ala dicatat, itu tidak semua. Tapi tentang takdir bagi makhluk ada pada loh tadi. Falau ijtama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru alaihi. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaihi. Ini lagi penting ini. Maksudnya apa? Bahkan jika semua makhluk berhimpun dan bersatu untuk menggagalkan sesuatu yang telah ditulis di dalam lembaran tersebut, dalam loh tadi, nescaya mereka tidak akan mampu melaksanakannya.
Begitu juga jika seluruh makhluk bersatu untuk mengadakan sesuatu yang tidak tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lembaran Lauh Mahfuz tersebut, nescaya mereka tidak akan mampu mengadakannya. Ini. Apa maksud dia? Falau ijtama'al khalqu, sekiranya semua makhluk ini muafakat. Kulluhum, semuanya. Itu tauhid Tuhan. Ala syai'in katabahu Allah Ta'ala, atas sesuatu yang telah Allah Ta'ala tuliskan, fihi, padanya, pada Lauh tadi. Annahu kainun, bahawa benda yang Tuhan telah takdirkan, telah tulis di dalam Lauh Mahfuz, liyaj'aluhu ghaira kainin, untuk mereka itu menyapu, menghilangkan, liyaj'aluhu ghaira kainin, untuk mereka itu menjadikan bahawasanya benda yang tertulis tadi hilang. Usaha manusia ni macam mana sekalipun, jin ke apa ke, semua usaha untuk nak memadamkan apa yang terdapat di dalam takdir Allah Ta'ala pada Lauh Mahfuz tadi, lam yaqdiru alaih, nescaya mereka itu tidak mampu untuk nak memadamkan, untuk nak melawan bagi takdir Allah Ta'ala, qada Allah Ta'ala, tak boleh. Siapa yang mampu untuk nak melawan arus? Tak ada. Tak boleh. Kalau kita tahu tentang keadaan kita ini, Tuhan buat belaka daripada hujung kaki sehingga hujung rambut, saya kita tak akan angkat kepala kita sedikit pun untuk nak melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana keadaan hamba lah. Jadi hamba itu senantiasa tunduk, patuh, terima arahan, buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan dia suruh. Tidak kata tak ada pun. Itu. Apatah lagi untuk nak overrule bagi perintah Tuhan dia, nak langgar ke ataupun nak ubah ke, nak hilangkan ke, itu lagilah. Sebagaimana di dalam akidah ini, seorang itu katanya Abu Ja'far Tahawi, sekiranya Allah Ta'ala dah takdirkan seorang itu berlaku begini, tidak seorang pun yang dapat untuk ubah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berkait dengan takdir ni. Sebab apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz itu sebenarnya tercatat padanya takdir-takdir yang akan berlaku pada makhluk. Ini asal bagi bincangan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau ijtama'u kulluhum, sekiranya berhimpun semua mereka itu, ala syai'in, atas sesuatu nak muafakat, lam yaktubhu Allah Ta'ala fihi, yang mana yang tidak ditulis oleh Allah Ta'ala padanya, yang tidak dicatatkan, yang tidak tercatat pada Lauh tadi. Allah Ta'ala tidak tulis dan tidak catat pada Lauh Mahfuz bahawa benda ni berlaku. Tuhan tidak buat begitu. Dia ja'aluhu kainan, supaya ada baginya sesuatu yang baru. Tuhan tak buat, tapi makhluk dia berkumpul untuk nak wujudkan takdir lain yang menyalahi bagi takdir Allah Ta'ala. Tuhan tak nak buat benda ni, tapi makhluk sendiri nak buat. Lam yaqdiru alaih, nescaya mereka itu tidak akan dapat melampaui ataupun tidak mampu mereka itu untuk nak menyalahi apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Benda ini tak ada, jadi tak akan berlaku. Kita buat macam mana sekalipun, sekiranya benda itu Tuhan tidak buat, Tuhan tak kehendaki, tak akan jadi. Kalau kita tak usaha sekalipun, kalau Tuhan nak, dia akan jadi. Tapi biasanya setiap benda yang kita usaha itu yang dikira sama ada jadi ke tak jadi ke usaha kita itu. Yang bagi orang yang nak menyalahi bagi takdir Allah Ta'ala, nak menyalahi itu maknanya nak langgar bagi apa yang Allah Ta'ala takdir, tak boleh. Ataupun Allah Ta'ala tak takdirkan nak suruh ada, pun tak boleh.
makhluk ini kuasa dia terhad sangat. Terhad sangat. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamati. Wama akhta'a al-'abda lam yakun liyusibahu wama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Jaffal qalam, pena telah pun kering dengan apa yang telah pun akan berlaku hingga hari kiamat. Maknanya apa yang telah ditulis oleh qalam tadi telah tetap ada pada lauh mahfuz hingga ke hari kiamat. Apa sahaja yang seorang hamba itu ditakdirkan tidak dapat memilikinya, maka dia sama sekali tidak akan dapat memilikinya. Dan siapa sahaja yang ditakdirkan, ini perbincangan tentang takdir Allah Ta'ala yang tersurat pada lauh mahfuz ini. Dan siapa yang Allah Ta'ala takdirkan mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan terlepas untuk memilikinya. Jaffal qalam, maknanya telah siap. Jaffa tu makna kering, maknanya telah siap tertulis dah di lauh mahfuz. Qalam telah siap catat dah. Bima huwa kainun, dengan apa yang akan berlaku ila yaumil qiyamah. Takdir-takdir Allah Ta'ala sampai kepada hari kiamat telah siap dah ditulis di lauh mahfuz. Wama akhta'al abda, apa yang tidak dapat, yang tidak didapati hamba tadi, yang tidak akan dapat diperolehi hamba tadi, lam yakun liyusibahu, sekiranya benda itu dicatat pada lauh mahfuz bahawa tak akan dapat hamba ini bagian ataupun tak ada catatan bagi hamba ini memiliki bagian, lam yakun liyusibahu, nescaya dia tidak akan dapat benda tersebut. Kalau Tuhan tak takdirkan dia dapat, maknanya tak akan dapat orang tu. Wa ma asabahu, apa yang diperolehi baginya yang tercatat pada lauh mahfuz, lam yakun liyukhti'ahu, nescaya tak akan hilang baginya. Apa yang Tuhan katakan orang ini akan dapat, nescaya tak ada seorang pun yang dapat menyalahi. Tak akan nak lawan bagi takdir Allah Ta'ala untuk nak halang seorang itu supaya dapat apa yang Tuhan dah takdirkan. Tak akan dapat seorang itu nak lawan bagi takdir Allah Ta'ala. Kalau Tuhan kata kamu akan dapat, maka pasti dia akan dapat apa yang Allah Ta'ala catatkan baginya di lauh mahfuz. Ini berkait dengan takdir-takdir Allah Ta'ala. Cuma kita ni tidak tahu berkait apa takdir yang Allah Ta'ala tentukan bagi kita yang lagi akan datang. Dengan sebab itu ada bagi kita ini syarak, ada bagi kita syarak yang mana Tuhan dah letakkan bagi kita jalan untuk kita nak pilih. Ini benda ni molek, benda ini tidak molek, benda ini dibenarkan syarak, benda ini tidak dibenarkan syarak. Kalau kita tengok pada hukum taklifi, dia ada 5 semua. Ada wajibnya, ada sunatnya, ada harusnya, ada makruhnya, ada haramnya. Kalau kita tengok cuma satu sahaja benda yang Tuhan tidak benarkan kita buat. Yang 4 lagi tu boleh lakukan, walaupun perkara itu makruh sekalipun masih boleh lagi. Jadi hukum syarak ini sebenarnya luah bagi manusia. Benda yang Tuhan tidak benarkan tu ada sebab-sebab dia, dan hanya sebahagian yang paling kecil dibandingkan dengan 5 hukum syarak tadi. Jadi
Tidak patut seorang hamba itu apabila dia nak buat sesuatu, dia duduk cari benda yang Tuhan tidak benarkan, yang kecil tadi, bahagian yang kecil tadi. Padahal ada baginya jalan yang luas, yang 4 lagi hukum tadi, iaitu yang wajib ke, atau yang sunat ke, yang harus ke, ataupun yang makruh sekalipun. Dengan sebab tidak tahu takdir Allah Ta'ala, ada bagi kita hukum syarak, dan Nabi telah tunjuk secara demonstrasinya macam mana untuk nak berjalan atas jalan syarak ini. Apa yang Nabi tunjuk dan apa yang Nabi larang itu sebagai landasan bagi kita untuk kita lalui hidup kita di dunia ini hingga selamat kita ke akhirat, di akhirat. Jadi dengan sebab tidak tahu itulah apa yang akan berlaku. Jadi kita kena ikut syarak, langgar hukum syarak, itu dengan sebab itu dosa. Jadi Tuhan dah bekalkan pada kita bekal ataupun kayu ko syarak tadilah untuk kita hidup bagaimana yang dia redha. Itu semata-mata dengan sebab kita tidak tahu takdir Allah Ta'ala tu. Jadi kita berjalan mengikut bagi syarak, mudah. Tak payah fikir benda ni macam mana, benda ni lagi akan berlaku macam mana, tak payah. Kita berjalan mengikut bagi syarak. Syarak ini telah sempurna dah syarak ini pada setiap bahagian dalam kehidupan manusia, ada sempurna belaka. Ma farratna fil kitab min syai', tidak kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Quran itu, sesuatu pun tidak kami tinggalkan, melainkan kami sebut satu-satu berkait dengan syarak dan perjalanan manusia, perundangan untuk hidup atas dunia ini. Semuanya telah itu. Kalau kita langgar juga yang kita kata tadi, sebahagian yang kecil daripada hukum syarak tadi, jadi tidak boleh nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau Tuhan masukkan kita dalam neraka. Tapi itulah luasnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dibenarkan bagi kita untuk taubat sekiranya kita ini melampaui batas. Taubat, dibenarkan kita untuk taubat sebelum daripada mati ataupun sebelum berlakunya kiamat. Dibenarkan kita untuk taubat. Itu murahnya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita duduk di dalam rahmat Tuhan senantiasa. Dia amat rahim, kasih sayang dia tu. Kemudian fasal beriman kepada ketentuan Allah yang azali pula. Ini tentang qada qadar lagi. Masih lagi dia berkait dengan Lauh Mahfuz. Masih lagi berkait dengan apa yang terdapat di dalam catatan Lauh Mahfuz, tentang ilmu yang terdapat pada Allah Ta'ala dan ilmu yang terdapat pada makhluk. Dan kita akan bincangkan kemudian pasal beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang azali, insya-Allah Ta'ala pada siri yang akan datang, siri yang ke-12 nanti insya-Allah, pada muka surat 35. Jadi kita akan baca sedikit apa yang ada ni. Saya jawab apa yang saya boleh jawab sajalah. Tu Syarudin Syahri dia kata, jangan berfikir tentang zat Allah Ta'ala, berfikirlah tentang ciptaannya, tentang makhluk ini. Tentang zat memang tak boleh langsung, sebab Tuhan tak beri kepada kita ilmu, dan Tuhan tak sediakan bagi kita alat untuk kita fikir dengan alat tadi untuk nak dapat tentang zat Tuhan. Tak dapat, sebab Tuhan tak beri pada kita alatan untuk nak dapat tu. Yang Tuhan bagi pada kita alatan ni, hawas tadi, macam indera kita itu, ialah untuk fikir bagi, untuk nak dapat makhluk, bukan dapat Tuhan, tidak. Kita dapat kenal sifat Tuhan melalui makhluk inilah. Jadi zat Tuhan tak boleh,
Sifat Tuhan kita dapat dengan fikir berkait dengan makhluk tadi. Azhari Aziz, soalan dia memang mencabar, selalu mencabar ni Azhari ni. Assalamualaikum Ustaz, melalui perbincangan yang lepas saya ada soalan tentang qada dan qadar. Boleh Ustaz beri sedikit penjelasan tentang perbezaan makam orang khawas dengan orang Jabariyah. Sebagai contoh sakit, majoriti sekarang ramai berat fahaman mereka berpegang macam Allah yang bagi sakit kat kita, nak buat macam mana kita redha lah. Yalah, orang Jabariyah dia tak ada bagi dia usaha. Orang Jabariyah ni dia tak ada bagi dia usaha. Sedangkan ilmu dia tak ada. Orang Jabariyah ni dia hanya serahkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau sakit-sakitlah, nak buat macam mana. Padahal Allah Ta'ala suruh kita dari segi syaraknya berubat. Sebab berubat itu syarak dia panggil. Kalau kita tidak berubat, kita sakit, kita tidak berubat, dan kita bukannya orang ahli khawas, yang mana sakit tadi jadi nikmat bagi dia. Ahli khawas sakit je jadi nikmat bagi dia. Kalau kita orang biasa, sakit itu bala bagi kita. Jadi kalau kita tidak berubat, kita telah lawan bagi syarak. Itu satu. Yang kedua, iaitu kalau kita tidak berubat, satu lawan syarak. Sebab syarak suruh kita berubat. Likulli da'in dawa. Setiap sakit itu ada ubat dia. Tuhan telah datangkan setiap sakit ada ubat. Melainkan mati dan juga tua umur, tak boleh nak berubat benda tu. Dan yang keduanya, dengan sebab ilmu dia itu tidak cukup, orang Jabariyah ini, hingga dia nak hingga dia nak menyamar sebagaimana kedudukan bagi ahli khawas, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kata biarkanlah sakit nak macam mana. Tapi dia rasa bagi dia sakit tu bala, dia rasa. Tapi dia tidak ada baginya usaha, itu berdosa orang panggil. Berdosa. Walaupun dia orang panggil ini bukan orang redha ini. Bukan redha. Kita tak boleh nak redha dengan sakit tu, tak boleh nak redha, melainkan dengan kita, cara redanya ialah kita berubat. Itu redha bagi orang awam, dia panggil. Redha bagi orang awam, perlu sakit berubat. Ahli khawas dia lain, orang wali-wali Allah Ta'ala. Sebab orang khawas ini apabila dia sakit, nikmat rasa dia. Bukan rasa bala, dia rasa nikmat. Itu sebab kalau mereka itu tidak berubat, itu dah kita kata dah layak bagi dia, dengan sebab siapa yang nak redha dengan buah nikmat. Sebab tu setengah daripada orang wali-wali, apabila ada cerita orang wali, dia sakit, kemudian ada kawan dia datang nak bawa dia ke hospital, je dia marah. Sebab kita ingat sakit kan, bawa ke hospital itu syarak dia. Sakit ini orang khawas, dia rasa nikmat daripada Allah Ta'ala. Apabila kawan dia nak bawa ke hospital, nak berubat, dia marah sebab seolah-olah macam nak cabut rahmat ataupun nikmat daripada dia tu, sebab dia marah. Jadi orang biasa ini, orang yang fahaman bagi Jabariyah ni, bukan orang Jabariyah betul. Ini dia fahaman semacam mana orang Jabariyah. Apabila berubat, dia kata biarlah redha. Padahal bagi mereka ini rasa bala. Rasa bala. Adakah orang yang rasa bala dia cara dia redha tu redha dengan sakit tu? Tak.
Kalau redha tu mengikut syarak ialah dengan berubat. Itu cara dia. Jadi kita tak boleh nak tiru macam mana orang khawas. Jangan kita jadi orang Jabariyah. Nak tiru orang khawas tak boleh. Kita jadi macam orang awam biasa. Sakit, berubat. Itu dia punya ikhtiar kita. Kalau mati dalam keadaan sakit bala tadi dan bimbang, takut ada di dalam hati dia tidak redha dengan hukum Allah Ta'ala, itu masalah besar tu. Itulah. Bagaimana dengan orang awam Wahabi yang terpesona dengan slogan kembali kepada sunnah dan mencari ilmu, tapi mendapat fahaman yang salah? Niat untuk kembali kepada Islam tapi dapat fahaman yang salah. Bagaimana mungkin berlaku? Slogan yang berkait dengan kembali kita kepada sunnah dan mencari ilmu itu memang bagus. Itu semua yang dituju oleh ahli sunnah wal jamaah. Begitulah. Cuma dia kesilapan Wahabi ni, dia nak kembali kepada sunnah tapi ilmu dia tidak cukup. Dia dakwa dia cukup ilmu. Dia nak faham sunnah itu sendiri, nak faham Quran itu sendiri, tanpa perlu nak bergantung pada ulama-ulama lain. Dan yang masalah besar dia ialah kadang-kadang dia menyalahi bagi pendapat ulama-ulama yang muktabar. Itu masalah lagi besar tu. Dan dengan sebab menyalahi pendapat ulama-ulama muktabar, dia buat fahaman dia lagi menyalahi kehidupan awam manusia yang mereka ini pegang dengan kata-kata ulama. Jadi apabila menyalahi dengan pendapat awam manusia ni, orang ramai, jadi akan bawa kepada huru-hara, orang panggil, bawa pada huru-hara. Jadi nak pegang dengan Quran dengan sunnah itu memang terbaik. Tapi dengan sebab tidak cukup ilmu itu, kita kena pegang melalui perkataan ulama bagaimana nak faham Quran dan sunnah. Ulama ini orang yang cukup ilmu, cukup bagi mereka itu alat untuk nak faham. Jadi kita kena bergantung dengan ulama untuk kita faham ilmu. Melainkan kita ini belajar ilmu dulu, belajar banyak-banyak ilmu, sebagaimana dapat kita ilmu macam Imam Nawawi ke, ataupun Imam Syafi'i ke, ataupun Imam Ramli ke. Kita dah ada cukup ilmu, hafal hadis beratus-ratus ribu hadis, siap dengan sanadnya semua, dan tahu tentang qadiyah nuzul bagi Quran, kait dengan Quran, dan qadiyah bagi hadis tu. Dah kita ada ilmu macam Imam Syafi'i, bolehlah kalau kita nak buat, nak jadi mujtahid baru, bolehlah. Tapi kalau kita tidak cukup ilmu, sekadar baca habis 1, 2, 3 kitab, kemudian rajin membaca pula, baca buku yang tidak muktamad fahaman dia, itu akan bawa kepada huru-hara nanti. Jadi dalam kitab Imam Ghazali, dia bagi tahu macam mana kita nak tahu kita itu duduk dalam keadaan benar. Imam Ghazali kata mudah sahaja. Yang pertama sekali, sekiranya kita ada ilmu, jadi kita tahu tentang hadis Nabi dan juga Quran. Itu cara yang pertama. Sekiranya kita tak ada ilmu, kita nak tahu benda ini benar ke atau salah. Yang kedua, kita tengok adakah ulama salaf dahulu buat perkara ini ataupun tidak buat. Buat ke tidak buat. Jadi kalau kita tengok ulama salaf dulu buat perkara ini, jadi kita pasti salafus salih lah. Jadi kalau ulama salaf dulu yang buat perkara ini, tak ada dari segi kita ilmu tak ada, tapi salaf buat, maknanya kita tahu benda itu betul. Kalau ulama salaf larang, itu maknanya benda itu tidak betul. Itu mudah. Dan ketiganya, kalau kita nak tahu benda itu betul ataupun tidak, kita tengok nafsu kita. Ini paling rendah lah, kita kata. Tengok nafsu kita.
sekiranya nafsu kita itu cenderung suka pada benda tersebut, itu makna salah. Kalau nafsu kita ini tak suka benda tu, itu benda yang benar, dekat kepada benar, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi itu ukuran bagi orang yang mengikut bagi orang-orang lah, untuk nak tahu satu benda tu benar atau salah. Walaupun demikian kena ikut. Nabi kata alaikum bisawadil azam. Nabi kata ikutlah golongan yang banyak tu, golongan yang meratai yang ada di dalam dunia ni. Macam mana muafakat mereka itu, kita ikut macam mana, bukan ikut golongan yang sedikit-sedikit. Nabi kata fa inna syaitana dhi'bul insan. Sungguhnya syaitan itu dia jadi serigala nisbah bagi manusia. Ya'kulu asyadah, dia akan terekam bagi orang yang duduk asing-asing, duduk sorang-sorang, duduk dengan puak-puak dia saja sikit-sikit. Asyadah wal fazah. Jadi itu benda yang kita kena tahu, duduk bersama sawad al-azam tu, golongan yang ramai. Jadi setakat ini sajalah rasanya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Dan saya minta maaf kerana 2-3 hari lepas saya tak boleh nak bersiaran dengan sebab musyakkah banyak sangat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma ij'alna minal ulama'i syakirin wassalihin wassabirin wattaqin. Allahumma inna nas'aluka ta'jilan afiyatika wa sabran 'ala baliyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun insya'Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.